Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya-Allah kita akan masuk ke sesi keempat pada kali ini. Sesi keempat ini saya akan cerita tentang dua peristiwa besar. Yang pertama tentang hijrah ke Habasyah, yang kedua tentang berdakwah ataupun dakwah Nabi SAW ke Taif. Dan kita tanpa membuang masa, kita akan masuk ke poin pertama, iaitu hijrah ke Habasyah. Masa sesi ketiga, saya telah ceritakan tentang penyiksaan ataupun tentangan ataupun bentuk-bentuk penentangan kaum musyrikin Mekah terhadap kaum muslimin ataupun terutamanya Nabi Muhammad SAW. Disebabkan beratnya ataupun pedihnya siksaan kaum musyrikin Mekah, Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat ataupun beberapa para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Sebab dekat Habasyah tu ada seorang raja yang sangat-sangat adil, walaupun beliau iaitu Najasyi seorang yang bukan Islam pada masa itu. Yang pertama kita kena tahu, Najasyi itu bukan nama sebenar raja tu. Najasyi adalah satu gelaran untuk raja Habasyah masa tu. Contoh kita cakap Fir'aun. Fir'aun tu bukan nama dia, Fir'aun tu gelaran kepada Raja Mesir, ataupun kita cakap Kisra tu adalah gelaran kepada Raja Parsi ataupun Kaisar, dia gelaran kepada Raja Rom masa tu. Itu adalah gelaran-gelaran lah. Nama sebenar Najasyi adalah Ashamah bin Abjar, itu nama sebenar Najasyi lah. Dan beliau adalah seorang raja yang adil lah. Sebabkan keadilan ataupun beliau berlaku adil, maka Nabi Muhammad SAW suruh para sahabat untuk berhijrah. Hijrah pertama, kaum muslimin ada 16 orang. Pertama 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Ketua rombongan pertama ataupun hijrah pertama tu adalah Uthman bin Affan, dan beliau pergi dengan isteri beliau iaitu Ruqayyah. Ruqayyah ni siapa? Ruqayyah ni adalah anak perempuan Rasulullah SAW. Beliau iaitu Uthman bin Affan adalah ketua rombongan ni lah. Dan mereka ni 12 orang pergi dan duduk. Diorang pergi ni masa Rejab 5 kenabian, 5 tahun selepas kenabian. Lepas mereka duduk dengan aman, tiba-tiba mereka dengar yang kaum musyrikin Mekah ni semua dah masuk Islam. Disebabkan mereka dengar ni yang kaum musyrikin Mekah semua masuk Islam, mereka kan pulang ke Mekah. Disebabkan mereka dengar tu lah, dekat nak sampai Mekah, tiba-tiba mereka tahu yang sebenarnya benda ni ataupun berita ni adalah berita palsu. Tapi satu soalan, kenapa mereka ni boleh dengar ataupun kenapa mereka dengar yang kaum musyrikin Mekah ni semua masuk Islam? Dikatakan Muhammad SAW masa mana baginda berdakwah kepada kaum musyrikin Mekah, baginda baca surah An-Najm, dan surah An-Najm yang terakhir tu, ayat terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah kepada Tuhan kalian dan sembahlah dia, iaitu Allah Ta'ala. Maka bila mana kaum musyrikin Mekah dengar benda tu, tiba-tiba mereka pun sujud. Semua sujud, bayangkan, semua kaum musyrikin sujud. Sebab kan dia dengar kelazatan Al-Quran ataupun mukjizat Al-Quran tu sendiri. Semua orang sujud walaupun mereka ni bukan seorang Muslim. Lepas tu disebabkan semua orang sujud, maka tersebarlah berita yang kaum musyrikin semua masuk Islam. Maka pulanglah 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan muslimin daripada Habasyah ke Mekah. Di mana mereka dah dekat sampai ke Mekah, tiba-tiba mereka tak dapat tahu yang berita ni palsu. Disebabkan mereka dapat tahu berita ni palsu, mereka ni sebab dah sampai dekat dengan Mekah, dia masuk juga Mekah. Lepas tu berlakulah hijrah kedua. Sebab itulah berlakunya hijrah kedua. Hijrah kedua ni ada 83 orang lelaki dan 18 orang perempuan. Ketua dia adalah Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW. Dan masa hijrah kedua ada berlaku peristiwa yang sangat-sangat masyhur lah, iaitu peristiwa bila mana kaum musyrikin Mekah hantar 2 orang utusan. Yang pertama Amr bin As, yang kedua Abdullah bin Rabi'ah. Dia datang ke Najasyi, minta Najasyi hantar pulang 83 orang lelaki dan 18 orang perempuan. Dia minta pulangkan kaum muslimin datang daripada Mekah tu. Lepas tu Najasyi cakap, Najasyi sebab dia raja yang adil, kenapa? Dia tanya, kenapa kau suruh ataupun kenapa kalian suruh
aku pulangkan orang-orang yang tinggal kat kerajaan aku ni ataupun tanah jajahan aku ni. Lepas tu dia cakap dia ni tak percaya, dia ni tak percaya Tuhan, dia ni nak cuba memurtadkan agama kami dan lain-lain. Lepas tu Najasyi bila dengar tu, Najasyi dengan keadilan beliau dipanggil utusan atau wakil kaum muslimin, dan Ja'far bin Abi Talib menjadi wakil kaum muslimin masa tu lah. Lepas tu dia cakap, Najasyi tanya, apa yang Nabi Muhammad ni, atau apa yang seorang lelaki ataupun apa yang Nabi Muhammad ni ajar kat kalian? Lepas tu Ja'far bin cakap, dulu kami ni menyembah berhala, kami ni putuskan silaturahim, menzalimi orang yang lemah, sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda suruh kami menyembah Tuhan yang Esa. Suruh kami cakap yang berhala ni bukan Tuhan, berhala ni tak boleh memberikan manfaat, malah mudarat pun tak boleh bagi. So baginda melarang kami berzina, minum arak, dan menyuruh kami puasa, zakat dan lain-lain. Dan Nabi Ja'far tutup dia punya, ataupun dalam kata-kata Ja'far ni, Ja'far baca surah Maryam. Bukan surah Maryam, Tuhan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya ain sad. Tu pembukaan lah, zikrul rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Maryam tu cerita tentang ibu kita lah, iaitu Maryam. Sebab Ja'far baca ni sebab orang Najasyi ni Kristian. So dia nak tengok, dia nak cakap yang kami ni percaya, macam mana kalian yang percaya? Bila dia baca surah Maryam ni, gugurlah air mata Najasyi dengan para pembesar Najasyi tu. Maka Najasyi bercakap dekat Amr bin As dengan Abdullah bin Rabi'ah, tak boleh, aku tak akan pulangkan kaum muslimin kepada kalian. Sungguhnya mereka ni di jalan yang benar. Pulanglah kalian dan pulangkanlah hadiah-hadiah yang kalian berikan. Anas ayah lupa nak cakap, sebelum Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah ni masuk ke jumpa Najasyi, dia ni pergi rasuah pembesar-pembesar, dia bagi duit, bawa hadiah yang mahal-mahal bagi ke pembesar, supaya apa, bila mana Amr bin As ni cakap, maka pembesarnya akan cakap, oh, Amr bin As ni betul. Sebab apa? Sebab dia dah rasuah. Dia nak supaya para pembesar tu sokong apa yang dia cakap. Lepas kata-kata Ja'far tu, Amr bin As pun pulang. Amr bin As pun pulang. Besoknya dia jumpa lagi. Dia cakap, Amr bin As datang balik. Dia cakap, wahai raja, wahai raja, cuba engkau tanya kaum muslim ini, apa yang mereka cakap tentang Maryam? Apa yang mereka cakap tentang Maryam ni? Lepas tu Najasyi panggil Ja'far. Dia cakap, apa yang kau cakap tentang Isa? Dia cakap, Isa ni seorang Abdullah, hamba Allah, Rasulullah, seorang Rasul Allah ataupun utusan Allah, Ruh Allah, dan dia ataupun baginda iaitu Isa alaihissalam lahir daripada seorang perempuan yang perawan, iaitu Maryam. Dia tak pernah berzina, tapi Allah tiupkan roh masuk ke rahim Maryam teruslah. Lepas tu Najasyi cakap, betul, itu apa yang aku belajar daripada Injil ataupun daripada agama Kristian yang sebenar-benarnya, ataupun Nasrani yang sebelum diselewengkan lah. Saya cerita tentang sebelum diselewengkan. Itu dia tak bagi balik Ja'far. Itu tentang secara ringkas tentang hijrah ke Habsyah ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku di Habsyah. Dari beberapa pengajaran lah kita boleh dapat daripada peristiwa hijrah ke Habsyah. Satu soalan yang sangat-sangat penting kita perlu tanya, adakah hijrah ke Habsyah hanya untuk melarikan diri? Sebab kalau kita dengar ramai orang cakap, bila orang cerita tentang peristiwa Habsyah, dia akan cakap umat Islam berhijrah ke Habsyah sebab nak melarikan diri daripada siksaan kaum Quraisy. Tapi soalan sebenar dia, betul ke Nabi Muhammad atau kaum muslimin hanya untuk melarikan diri? Dia pun keluar ataupun dia pun cari dia pun berhijrah ke Habsyah. Kita kena tengok, bagi saya bukannya satu-satu sebab ataupun menjadi sebab utama mereka ni berhijrah ke Habsyah untuk melarikan diri. Sebab apa? Sebab disebabkan beberapa sebab yang saya akan sebut ni lah. Yang pertama, first kali kita kena tahu, mungkin saya dah cakap, dia masa first kali hijrah ada 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Second hijrah 83 orang lelaki dan 18 perempuan. Kalau kita tengok buku-buku sirah yang besar, yang maksudnya yang ayat utama, dia akan senaraikan 12 orang, semua nama-nama yang berhijrah dia akan senaraikan. Dan kalau kita tengok semua nama yang berhijrah, kita akan dapati orang-orang yang berhijrah tu bukannya orang-orang miskin, bukan orang-orang hamba yang hina, tak. Orang-orang yang kaya, yang ada kedudukan, ada duit kat satu tempat tu. Contohnya Uthman, contoh yang berhijrah, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan kaya, dia seorang peniaga. Abdul Rahman bin Auf juga berhijrah.
Dan kita tahu Abdul Rahman bin Auf ni antara orang yang paling kaya. Contoh yang lain, Sahlah binti Suhaib bin Amr. Sahlah ni anak kepada Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr ni seorang pembesar Mekah. Maksudnya bangsawan lah, dia keluarga bangsawan. Dan kita dapati juga dalam Sirah Ibn Hisham, dia cakap Ammar bin Yasir ni, aku tak tahu, kami tak pasti dia ni hijrah ke tidak. Malah Bilal pun, bila saya cari nama dia tak jumpa dekat nama orang yang berhijrah. Itu menunjukkan kemungkinan besar hijrah ke Habasyah bukan semata-mata untuk melarikan diri. Malah ada satu benda yang lagi besar yang Nabi mahukan daripada hijrah ke Habasyah. Tapi apa yang Nabi nak daripada penghijrahan kaum muslimin ke Habasyah? Yang pertama, kemungkinan besar pantaran beberapa orang atau bangsawan atau keluarga Nabi, iaitu contohnya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah tu adalah sebagai scouting team ataupun tim perisik untuk cari satu tempat baru untuk dakwah. Kita tahu Habasyah ni bukannya dekat tanah Arab. Kita kena kalau nak daripada Hijaz ataupun tanah Arab ni nak ke Habasyah, kita kena naik bot lah, naik kapal, nak lintas itulah laut ataupun terusan macam tu. Kita tahu Habasyah tu dekat benua Afrika, Arab tu dekat benua Asia. So tempat yang lain lah. Dan kemungkinan besar Nabi ni nak cari satu tempat dakwah baru lah, sebab tempat dakwah kat Mekah ni dah sangat-sangat susah, orang penyiasaan semakin berat, dia punya jalan dakwah makin tertutup. Maka Nabi ni nak cari satu tempat baru. Mungkin satu bukti lagi yang menunjukkan hijrah ke Habasyah ni bukan semata-mata untuk menyelamatkan diri. Kita kena tahu bila Nabi hantar orang ke Habasyah, mereka ni, contoh Ja'far bin Abi Thalib, dia tak pulang ke Mekah ataupun tak pergi ke Madinah masa hijrah Nabi. Maksudnya secara logiknya, kalaulah hanya disebabkan Nabi nak kaum muslimin nak lari daripada penentangan atau penyiksaan kaum musyrik Mekah, sepatutnya bila Nabi berhijrah, dia berhijrah. Sebab Nabi berhijrah kat Madinah, Nabi tak kena siksa dengan kaum musyrik Mekah. Sepatutnya hijrah tahun pertama dah kena hijrah. Tapi kita dapati mereka ni Nabi panggil dia masa 7 hijrah. 7 tahun dia tak balik Madinah. Sedangkan Rasulullah duduk kat Madinah dengan aman, kecuali perang dengan perang Uhud, perang Badar tu nantilah. Sebenarnya cakap mereka ni duduk tanpa siksaan atau tanpa penentangan duduk kat Mekah, duduk kat Madinah tu. Maka kalau kita cakap yang hijrah ke Habasyah semata-mata untuk menyelamatkan diri daripada siksaan, maka dakwaan tu ada masalah sikit. Yang sepatutnya kita cakap dakwah ke hijrah ke Habasyah kemungkinan besar adalah untuk dakwah Nabi, untuk mengembangkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, satu persoalan timbul, kenapa Ja'far bin Abi Thalib ni dipilih untuk menjadi wakil kaum muslimin untuk inilah cakap ataupun negosiasi dengan Najasyi, dengan Amr bin As. Ja'far bin Abi Thalib ni sangat-sangat banyaklah kelebihan dia. Syukurlah dengan hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda pada Bara' bin Azib, Nabi bersabda, "Ashbahta khalqi wa khuluqi." Sungguhnya engkau wahai Ja'far, Nabi bersabda kat Ja'far ataupun cakap kat Ja'far, sungguhnya engkau wahai Ja'far menyerupai aku daripada segi bentuk badan dan dari segi akhlak. Maksudnya bentuk badan Ja'far macam Nabi sebab dia sepupu Nabi, mungkin ada tali ada gen atau sebab dia ada tali pertalian darah tu. Dan dia ni akhlak dia seolah-olah macam Nabi. Saya tak cakap macam Nabi, tapi seolah-olah. Maksudnya ini sangat-sangat mulia, akhlak yang sangat-sangat baik itulah. Sebab itulah dipilih. Itu antara pengajaran dia. Antara ini pengajaran yang kita boleh dapat daripada hijrah ke Habasyah adalah kita sebagai seorang Muslim tak boleh meremehkan perancangan kaum kafir Quraisy ataupun kaum kafir. Sekarang pun kita tak boleh remehkan. Kita tengok tadi kaum kafir Quraisy dihantar Amr bin As dengan Abdullah bin Rabi'ah supaya mereka ni ambil balik kaum muslimin yang dah berhijrah ke Habasyah. Dan kita kena tahu Amr bin As adalah antara orang yang paling cerdik yang pernah Arab ada. Maksudnya dia hantar orang yang paling cerdik. Dan kita tahu Amr bin As awal datang dia bagi hadiah, dia bagi rasuah dekat bangsawan supaya bangsawan-bangsawan yang ada dekat sekitar Najasyi ni sokong apa yang dia cakap. Dan dia ni sangat-sangat cerdik. Dia tanya pasal Maryam, dia tahu Kristian, dia tanya apa pendapat kaum muslim tentang Nabi Isa, dia tahu benda tu. Maka dia dah kaum kufar ataupun kaum kafir ni nak merosakkan ataupun nak menghancurkan Islam dengan perancangan yang sangat-sangat rapi. So kita tak boleh nak menaremehlah tentang perancangan musuh. Antara pengajaran lain daripada hijrah ke Habasyah ni, kita perlu cakna akan apa yang berlaku di sekitar kita, terutamanya di seluruh dunia lah, ataupun di seluruh dunia. Macam mana Nabi tahu yang dekat Habasyah ni ada seorang raja yang adil. Kalau Nabi tak kisah ataupun tak ambil cakna akan perkara ni, Nabi tak akan tahu kecuali dengan wahyu lah.
Tapi secara kalau kita iktibar Nabi SAW sebagai seorang manusia, dia tak akan tahu ada seorang raja yang ada dekat Habsyah, kecuali Nabi ni ambil syakna akan apa yang berlaku di sekitar baginda ataupun di negara-negara sekitar tu lah. Dan antara pengajaran yang terakhir dalam banyak pengajaran, tapi antara pengajaran yang terakhir untuk hari ini adalah kita ataupun adalah raja yang adil dalam satu negara adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Kita tengok tadi Najasyi walaupun dia bukan Islam, tapi disebabkan dia adil, Nabi hantar kaum muslimin untuk berhijrah ke Habsyah. Maka nikmat kita ada seorang pemimpin atau raja yang adil sangat-sangat besar, yang satu nikmat yang tak boleh kita ni lah ambil mudah. Yang kedua, kita akan masuk ke poin kedua, iaitu hijrah ataupun berdakwah ke Taif. Antara hijrah ke Habsyah dan dakwah ke Taif ada beberapa peristiwa lah yang saya tak akan sentuh, sebab program hijrah kita adalah bentuk secara ringkas. Kita akan cerita tentang tajuk dan pengajaran secara ringkas. Antara peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas daripada penghijrahan ke Habsyah dan sebelum dakwah Nabi SAW ke Taif adalah peristiwa boikotan dan peristiwa ataupun tahun kesedihan. Boikotan tu itulah nak orang musyrikin tak nak berjual beli, tak nak kahwin, tak nak bertegur sapa dengan kaum muslimin, nak press, nak boikot. Yang tahun kesedihan, tahun tu Ali bin Abu Talib meninggal, dan Abu Talib bapa saudara Nabi SAW meninggal, dan isteri baginda meninggal lah, Khadijah. Itu tentang antara peristiwa-peristiwa berlaku antara dua peristiwa yang kita akan ceritakan lah. Kita masuk ke poin kedua, iaitu berdakwah ke Taif. Dakwah ke Taif ni berlaku pada 10 Hijrah, pada Syawal 10 Hijrah, lebih kurang 3 tahun ataupun 2 tahun setengah sebelum penghijrah Nabi SAW ke Madinah. Satu persoalan, kenapa Nabi ni berhijrah ke Taif? Itu satu persoalan yang perlu kita jawab. Kenapa Nabi nak berhijrah ke Taif? Tak cukup ke Mekah, ataupun tak boleh ke Nabi pergi tempat lain? Contoh pergi ke Syria ataupun ke Jordan, pergi ke Mesir. Kenapa Nabi tak dakwah ke tempat-tempat lain? Pertama, kenapa Nabi dakwah ke, satu persoalan yang pertama, kenapa Nabi dakwah ke luar Mekah? Jawapan dia, bila mana Abu Talib meninggal, maka kaum musyrikin Mekah ni dia makin berani menyakiti Nabi. Sebab dulu Abu Talib backup Nabi ataupun mempertahankan Nabi, tapi bila Abu Talib tak ada meninggal, tak ada orang nak backup Nabi. Maka penyiksaan ataupun tentangan kaum musyrikin Mekah sangat-sangat tinggi, sangat-sangat beratlah masa tu. Maka Nabi nak cari tempat lain lah. Dan kenapa Taif? Kenapa Taif menjadi satu pilihan Nabi? Sebab Taif tu adalah bandar paling dekat dengan Mekah. Maksudnya Nabi target yang dekat-dekat dulu lah. Contoh Mesir dengan Mekah jauh lah. Contoh naik unta mungkin 2 bulan pergi, 2 bulan atau sebulan pergi, sebulan balik. Tapi Taif tu dekat. Kalau dia lebih kurang dalam 80 km lah. Kalau naik kereta dalam sejam setengah boleh sampai lah. Cuma dia tak boleh bawa laju sebab jalan gunung. Okey, Nabi duduk dekat Taif selama 10 hari. Tapi apa yang menyedihkan, tak ada seorang pun yang terima dakwah Nabi kecuali seorang. Dikatakan orang yang terima dakwah Nabi ni namanya Addas. Nanti kita akan cerita tentang tu. Bila mana Nabi sampai ke Taif, Nabi ni jumpa dengan 3 orang bersaudara. Yang pertama Abdul Jalil, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. Semua tiga-tiga ni anak kepada Amr bin Umair Al-Thaqafi. Sebab tu saya cakap yang Nabi ni berjumpa dengan 3 orang saudara. 3 orang saudara ni adalah pemimpin penduduk Taif masa tu. Nabi ni bila jumpa tu, semua orang tak nak terima. 3 pemimpin ni cakap tak nak terima. Habib pun sedih. Malah mereka ni bukan tak nak terima saja. Mereka suruh budak-budak kecil, budak-budak yang ataupun orang-orang yang tak ada akal sangat, suruh ambil batu baling kat Nabi sampai darah-darah kaki Nabi, kaki Zaid bin Harithah. Nabi pergi ke Taif dengan Zaid bin Harithah. Nabi sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Malah dalam sahih Muslim Nabi cakap, Aisyah pernah tanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah pernah datang pada engkau satu hari yang lebih berat daripada hari Uhud, daripada perang Uhud? Kita tahu perang Uhud Nabi ni kalah. Nabi ni tercabut dia punya gigi, Nabi punya topi besi Nabi termasuk dalam dia punya pipi, sangat-sangat darah semua tu lah. Tapi Aisyah tanya, adakah satu hari yang lebih berat daripada hari Uhud ataupun perang Uhud? Dia cakap ada. Hari yang aku jumpa dengan orang-orang 3 orang ni, maksudnya hari yang Nabi SAW berdakwah ke Taif tu lebih berat daripada perang Uhud. Bayangkan, nak cakap sangat-sangat berat penentangan yang Nabi terimalah daripada mereka. Dan Nabi ni bila dia dah kena baling batu, dia pun lari ataupun cari tempat perlindungan, sampai ada orang bagi dia masuk ke satu kebun yang dimiliki oleh 2 orang anak Rabi'ah, seorang lelaki Arab lah.
Dua orang lelaki Arab ni pun, dua orang anak Rabi'ah ni pun cakap dekat mantu dia, iaitu Addas nama dia, ataupun hamba dia. Dia cakap, wahai Addas, bagi kat Nabi anggur sikit, bagi dia makan. Sebab dia ni macam orang dia musafir ataupun orang gharib tu apa, terasing macam tu dah. Tu nampak darah semua tu, dia bagi anggur. Addas pun datang bagi anggur. Bila Nabi nak ambil anggur tu, Nabi cakap Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Addas pun pelik. Berarti dia tanya, wahai Muhammad, kenapa? Mana kau dapat kataan Bismillahirrahmanirrahim? Aku tak pernah jumpa lagi orang dekat kota ni cakap Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Nabi tanya, wahai Addas, engkau ni dari mana? Aku ni daripada Nainawa. Lepas tu Nabi cakap, oh Nainawa adalah tempat saudaraku, iaitu Yunus. Sebab Nabi kan saudara secara Rasul lah. Rasul Yunus, aku ni Rasul sebagaimana Nabi Yunus seorang Rasul. Di mana Addas dengar ni, Addas terus peluk Nabi, cium tangan Nabi, cium kaki Nabi, dan dikatakan Addas masuk Islam lah. Itu cerita tentang Addas. Dan kita tahu bila saya ada cerita sebelum ni yang dakwah ke penduduk Taif ni sangat-sangat berat. Sampai berat dia lebih daripada perang Uhud. Malaikat gunung pun datang ke Nabi, tanya, wahai Rasulullah, maafkan kau, aku ambil gunung dan hempapkan dekat penduduk Taif supaya mereka ni tak dapat buat apa-apa, supaya mereka ni mati terus dengan gunung ni aku hempap ni. Dia cakap, Nabi cakap, tak nak. Aku harap arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah la yushriku bihi syai'a. Aku harap satu hari nanti Allah akan keluarkan daripada mereka ni ataupun generasi selepas ni orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dia walaupun dengan apa-apa sekutu pun. Itu nak tunjukkan betapa rahmahnya Nabi lah kepada orang-orang tu. Tu secara ringkas tentang peristiwa ke Taif. Ada beberapa pengajaran penting dalam peristiwa dakwah ke Taif. Yang pertama, kita dapat tengok daripada peristiwa ni adalah kasih sayang Nabi SAW kepada umat dia. Dia walaupun nak malaikat gunung ni tawar nak baling gunung kat kaum Taif ni, Nabi tak nak. Dan satu persoalan, apa kesan doa Nabi tu? Arju an yukhrijallahu min aslabihim, ataupun apa kesan daripada pengharapan Nabi ni? Nabi dapat ke apa yang dia harapkan? Arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah la yusyriku bihi syai'a. Aku harap Allah akan keluarkan daripada generasi selepas mereka atau daripada mereka ini generasi yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dia walaupun dengan apa-apa sekutu pun. Masa 9 hijrah, lepas Nabi hijrah lama, lebih kurang dalam lebih daripada 10 tahun. Dan bila ada tukar generasi, orang bawah dia, generasi selepasnya masuk Islam. Dan kita kena tahu, bila mana Nabi SAW meninggal, semua kota dekat Arab tu murtad kecuali 3 kota. Zaman Abu Bakar tu, masa awal tu 3 kota je tinggal tak murtad. Pertama, kota Mekah. Kedua, kota Madinah. Yang ketiga, kota Taif. Seolah-olah kota Taif ni terkesan dengan harapan Nabi ataupun doa Nabi supaya generasi selepas dia masuk Islam dan tidak mempersekutukan Allah sama sekali lah. Itu antara kesan doa Nabi. Dan antara pengajaran yang kita boleh dapat juga, kita kena tahu dakwah yang kita bawa ataupun dakwah yang Nabi SAW bawa ni jalan dia sangat-sangat panjang. Dan Nabi ni fikir untuk masa depan, bukannya fikir tu sekarang. Kita kena tahu bila kita dakwah, bukannya dakwah kita akan diterima, semua orang akan terima. Kita tahu Nabi Yunus ni, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Dan berapa orang masuk Islam? 80 orang. Bayangkan 80 orang. 950 tahun 8 orang. Dalam lebih kurang 11 tahun seorang masuk Islam. Bayangkan 11 tahun seorang masuk Islam. Sampailah Allah turunkan banjir yang lebat, banjir yang sangat-sangat dahsyat itulah, menenggelamkan dunia seluruhnya. Tapi nak cakap, dakwah ni bukan semua orang terima. Dan kita kena fikir untuk generasi akan datang, bukan hanya generasi yang kita dakwahkan sahaja, tapi kena fikir juga untuk generasi akan datang. Kita kena fikir dan jangan terburu-buru dalam menghukum mad'u ataupun apa orang yang kita dakwahkan. Mungkin kita ni cara dakwah kita belum cukup bagus, belum cukup efisien dalam menarik dakwah, ataupun mungkin cara kita kasar ataupun sekian, dan kita hanya boleh berdakwah kepada Allah supaya Allah menghidayahkan kepada mereka ataupun orang yang kita dakwahkan supaya mereka menerima dakwah yang kita bawa ini. Yang ketiga, satu pengajaran lain. Sebelum tu
bila Nabi balik daripada Taif, Nabi kena baling batu, malaikat Jibril, malaikat gunung pun tawar nak baling gunung, Nabi tak mahu. Malaikat baling gunung ke penduduk Taif ni. Lepas Nabi balik ke tengah jalan, Nabi ni Allah bukakan jalan kat Nabi ni berdakwah kepada jin. Maksudnya satu hari tu bila tengah balik tu Nabi solat macam tu atau membaca Quran, tiba-tiba jin nampak Nabi ataupun dengar Quran daripada Nabi, tu mereka masuk Islam. Bayangkan. Antara pengajaran daripada cerita ni, kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam melakukan dakwah, Allah pasti akan buka jalan dakwah. Maksudnya Nabi ni sangat-sangat bersungguh-sungguh nak mengislamkan penduduk Taif, tapi Allah tak izinkan atau Allah tak mentakdirkan macam tu, tapi Allah bukakan satu jalan lain. Allah bukakan satu alam lain. Bukan jalan lain, alam lain. Kalau kita alam manusia, ni alam jin seluruhnya Allah buka. Allah bukakan supaya ada beberapa orang jin masuk Islam dan menyembah Allah yang Maha Satu. Maka saya rasa dah cukup setakat ni untuk sesi keempat. Kita dah cerita tentang 2 poin penting ataupun 2 peristiwa penting dengan pengajaran secara ringkas. Pertama tentang peristiwa hijrah ke Habasyah. Kita dah cerita tentang hijrah ke Habasyah dan saya dah tegaskan hijrah ke Habasyah saya rasa bukannya semata-mata untuk menyelamatkan diri dari sesaan, tapi untuk mencari satu tempat dakwah baru. Yang kedua, kita dah cerita tentang dakwah ke Taif, macam mana Nabi ni mengalami kesusahan yang sangat-sangat untuk masa berdakwah tu. Maka dan Nabi bersabarlah, dan kesan daripada sabar Nabi tu lepas lebih kurang 10 tahun generasi selepas masuk Islam, dan mereka ni tak murtad lah di masa orang lain murtad. Maka moga-moga kita dapat manfaat daripada apa yang saya dah ceritakan pada hari ini, pada sesi keempat ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.